kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Rozzi Rajab untuk memberikan pandangan dan berfikiran lebih lanjut, terutamanya apabila dibenarkan untuk kembali menunaikan solat tarawih di masjid berbanding tahun lalu yang semua kena tarawih di rumah. Ya, jadi bagaimana kita nak memulakan kembali semangat ini dan mengimarahkan pada masa yang sama menjadikan option solat tarawih di rumah tu masih lagi diteruskan. Yang utama juga. Yang utama juga. Ya, okey. Sebab mungkin ada satu malam yang giliran kita tak dapat kan? Betul? Betul. Okey, silakan. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Abang di studio kakak, apa khabar semua? Sihat, Alhamdulillah, Ustaz. Rindu kami nak jumpa Ustaz di studio kan? Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah. Baik. Ustaz, kita meraihkan ataupun menantikan kehadiran Ramadan ini dengan doa, ya, setiap kali solat dan sebagainya. Dan pada masa yang sama menantikan kegembiraan dapat berterawih bersama-sama di masjid. Cuma dengan SOP-nya dan sebagainya. Bagi pandangan Ustaz bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sekali lagi untuk semua yang pernah menonton dan di syiar begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang saya pandang, yang saya secara peribadi, sebut peribadi dulu ya, adalah merupakan satu hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jangan kita anggap ini satu kekurangan atau sebagainya. Tidak ya. Memujuk hati kita bahawa Nabi SAW ketika Ramadan pada peringkat awal Nabi sendiri melakukan solat sunat dalam Ramadan bersendirian, tidak berjamaah. Ada sahabat yang datang nak tumpang solat dengan Nabi ya. Nabi mengalihkan pelepas samar dan juga daun-daun samar yang dianyam yang Nabi jadikan sitar solat, Nabi alihkan ke dalam rumah Sayyidah Fatimah, Nabi solat ke dalam tu. Karena kata Nabi, aku tidak mewajibkan benda-benda yang tidak difardukan dan diwajibkan ke atas kamu. Yang sunat tetap. Baik. Menyedari perkara ini merupakan satu hikmah pada keadaan seperti era pandemik. Ada semua orang kata, Ustaz, habislah kami hilanglah pahala jemaah. Tak, saya kata tak. Kerana ya, kalau kita kaji betul-betul tarawih ini, ya, secara struktur berjemaahnya dibuat pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Itu. Dan pada waktu itu pun Abang Edi dan juga kita ada dua imam pada waktu itu. Imam untuk lelaki-lelaki lain lah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Dan imam untuk perempuan, sahabat yang lain. Abu Maktum radhiyallahu ta'ala an. Jadi apabila kita nak buat di rumah ni, kita tenang-tenangkan hati, reda dan sebagainya. Kerana masjid ada had yang ditetapkan. Dia ada jarak-jarak yang telah pun ditetapkan oleh MKN dan SOP, dan itulah yang sebenarnya diarahkan oleh ulil amr, iaitu Amir, Sultan, Raja di setiap negeri. Cuma di sini satu benda orang akan bertanya lah, surah apa kan? Surah apa? Jadi ada orang yang telefon saya, iaitu Ustaz, suami saya ni dia tahu baca Inna a'tayna kullallah. Macam saya je tu Ustaz. Ramai orang macam tu Ustaz. Yang yakin lah, maksud yang yakin itulah. Yang paling yakin tu lah dia. Okey. Kemudian itu suami yang telefon. Ada isteri, itu isteri yang telefon. Ada suami telefon, nangis-nangis. Saya kata, apa jiwa tak kental ni orang lelaki nangis ni? Dia tak mau tak nangis Ustaz. Isteri dan anak saya tarik tikar sejadah, ya, sembahyang beratingan. Dia kata, kenapa? Abang asyik baca 2 surah tu je. Lepas tu saya kata, kenapa abang tak jawab? Jawab apa Ustaz? Habis tu pun sembahyang mesti tu baca surah apa? Baik, so saya nak bagi tahu sebenarnya ya. Itu adalah 2 surah yang paling digemari oleh Nabi SAW. Al-Kawthar, Al-Ikhlas. Kadang-kadang kita tak tahu. Memang dia surah pendek dan solat-solat sunat ni tak ada masalah. Bahkan kita boleh potong-potong daripada ayat-ayat Al-Quran. Cuma panduannya jangan tinggalkan rukun. Ya, betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Bapa salat. Sebab apa? Rukun salat mesti ada surah Al-Fatihah yang dibaca, ya, dan mesti sempurna 7 ayat. Itu mesti. Itu mesti. Baik. Hatta kalau dalam keluarga tersebut suami itu kata, abang tak hafal langsung surah. Abang daripada kecil sampai ke surah Fatihah aja dia tak tahu. Pun tak apa.
Ya, sebab bacaan surah itu sunnah tetapi mustahil. Pada saya, Abang Ali dan semua, mustahil sahabat-sahabat di studio sana ya. Ya. Kita sebagai umat Islam kita tak ingat potongan-potongan ayat. Hatta kita boleh buat macam ni. Habis Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bagi peluang makmum baca Fatihah tu kita pun baca Wadduha. Allahu Akbar. Mungkin ada orang ketawa biar Ustaz main-main ni. Tak ada main-main. Masuk rakaat kedua, habis Fatihah, bagi makmum habis Fatihah kita pun wal-laili idza saja. Allahu Akbar. Dah selesai dua rakaat. Tapi untuk panduan lah, kalau kita boleh tengok daripada Al-Quran, susun atur yang kita baca sebagai tips lagi, mesti daripada surah menduduki kedudukan pertama, kedua, ketiga sampai ke 114. Jangan baca 114 turun ke yang pertama, kedua, macam tu. Jadi kita boleh mungkin pilih rakaat pertama, pada dua rakaat yang pertama, ya surah, contoh surah Al-Ma'un, rakaat kedua Al-Kautsar. Ya, dalam Ustaz, dalam kata lain, surah An-Nas tu bukan yang awal-awal lah ya. Jangan baca di awal-awal. Ya. Tapi andailah. Ni satu pencerahan juga ni. Ya. Andailah. Ya, orang tu dah baca surah An-Nas. Apa dia nak baca pada sebab masa tu dia yakin dia hafal, dia ingat An-Nas tu lah. Yeah. Yang paling rakaat kedua, dia boleh baca balik Al-Baqarah, Alif Lam Mim, patah balik ke awal. Okey, baik. Ataupun An-Nas tu ada 6 ayat. Dia bagi dua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allahu Akbar. Okey. Baik. Jadi sebenarnya banyak cara lah untuk kita melaksanakan secara berjemaah, khususnya sebagai seorang imam. Jadi tak perlu nak risau, tak perlu sebab kadang-kadang ialah antara dugaan dan cabaran tahun lalu ni bila masjid tidak dibuka ni ialah ketua keluarga tu nak jadi imam. Jadi itu yang dua surah itu saja, Inna A'tayna dan Qul Huwallahu Ahad kan. Jadi sekarang ni banyak cara untuk kita adakan kepelbagaian. Ustaz, tapi pada masa yang sama, macam mana kita nak memotivasi sebagai ahli keluarga lah, daripada isteri tu mempertikaikan keupayaan suami tu, bagaimana untuk memastikan keluarga dapat memberi sokongan. Okey, tak apa abang, kita buat apa yang kita mampu buat dulu supaya sekurang-kurangnya adalah jemaah tu. Baik. Cadangan yang terbaik dah yang Abang Ali sebut tadi tu. Dan saya dengar Abang Ali baca sebut Inna A'tayna Al-Kautsar tu macam seorang hafiz lah tu tadi tu. Allah Rabbi. InsyaAllah. Sebab malam tadi Selangor baru selesai majlis tilawah dan hafazah negeri kan. Jadi dia punya aura tu masih terasa. Baik, gini cerita dia. Kalaulah sampai peringkat mudarat lah. Mudarat maksudnya suami tu terlalu gugup, takut dan sebagainya kan. Walaupun kat dalam jemaahnya tu hanya dia, isteri dan anak. Dia boleh ambil Al-Quran letak di depan. Walaupun itu ada khilaf pada perbincangan fiqh pada sisi ulama. Tapi daripada segala mudarat yang besar-besar, ambil yang halus, yang kecil. Ya, letak kat situ. Ataupun dia betul sikit besar, saiz A3 contohnya, letak kat situ. Bukan semua orang mampu nak beli Quran yang besar, yang besar. Ya, betul. Jadi kita boleh ikhtiar macam-macam. Dan isteri yang sedang menuntut, tolong support suami. Ya? Dia ada satu elemen dia panggil tasmi'. Tasmi' ni macam mana? Suami baca, isteri semak bacaan sebelum solat. Okey abang, confident. Abang dah hafal juzuk pertama. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi, dia hidup dalam keluarga ni sebenarnya apabila dia bentuk dengan Quran, dia jadi bahagia. Jangan bimbang. Kita jadi bahagia. Dan isteri dan anak, apa saja ayah baca surah tu, redha. Yang paling penting ada jemaah dan ada kerukunan. Agama ni mudah. Nabi kata yassiru, permudahkan, wala tu'assiru, jangan bagi susah. Basyiru, bagilah khabar gembira. Wala tunasiru, jangan menakut-nakutkan, membimbang-bimbangkan. Betul. Jadi agama ni nasihat sebenarnya. InsyaAllah. Penjelasan, tips dan juga program yang sangat mudah untuk difahami. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak-banyaknya. Kita doakan selamat maju jaya Ustaz, dan selamat menempuh bulan Ramadan ini dengan tenang dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita juga semua. Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya Ramadan. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz Muhammad Rozi Rajab, pendakwah kita, bercerita tentang bagaimana nak memotivasikan diri sebagai ketua keluarga dan juga ahli keluarga untuk memastikan walaupun kita tidak berkesempatan di masjid, di rumah masih lagi diimarahkan jemaah tarawih itu.